Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Farhan dan rakan-rakan sekalian. Saya Kinushkiran Al-Laki Segar dari Grup 6 akan membincangkan kajian kami mengenai ideologi komunisme. Komunisme adalah ideologi dalam bidang politik yang dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, bertujuan untuk menghapuskan hak-hak milik perseorangan dengan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikawal oleh sesebuah negara. Era kegemilangan komunisme adalah antara akhir Perang Dunia Kedua dan tahun 90-an apabila komunisme berkuasa di Kesatuan Soviet. Antara sifat ideologi komunisme adalah rakyat dididik melalui sekolah-sekolah, media massa dan lembaga dengan ideologi yang telah dirumuskan yang semestinya mengecualikan nilai dari ajaran agama atau ketuhanan. Ideologi komunisme adalah bertentangan dengan kapitalisme. Ideologi komunis ini menginginkan semua aset dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat secara sama rata. Tidak ada kelas sosial, tidak ada kepemilikan peribadi, tidak ada sektor swasta dan lain-lain. Secara umumnya, jika sebuah negara yang politiknya berdasarkan fahaman komunisme, maka semua aset yang ada dalam negara tersebut seperti tanah perusahaan dan sebagainya tidak boleh dimiliki secara peribadi. Semuanya adalah milik negara dan kerugian dibagi rata pada rakyatnya serta tidak menganuti mana-mana agama. Matlamat kajian kami adalah untuk menguji kefahaman dan mengkaji pendapat masyarakat negara kita terhadap ideologi komunisme. Salah satu cara yang telah kami bincangkan untuk mencapai objektif kajian ini adalah dengan menyediakan borang soal selidik, juga dikenali sebagai Google Form. Sebanyak 10 soalan yang telah kami bincangkan secara menyeluruh dan mengedarkannya kepada rakyat Malaysia dalam bentuk Google Form. Hasil soal selidik tersebut telah direkodkan untuk menganalisis pendapat rakyat Malaysia terhadap fahaman komunisme. Data tersebut telah dicipta berdasarkan pendapat kalangan rakyat. Untuk bahagian soalan, pada mulanya kami secara kumpulan telah membuat kajian mengenai ideologi ini secara individu dari pelbagai sumber seperti internet, jurnal dan sebagainya. Contohnya, salah satu sumber yang saya gunakan adalah buku teks sejarah tingkatan 5. Seterusnya, kami telah mencadangkan beberapa soalan dan memilih 10 soalan yang wajib ditujukan kepada rakyat Malaysia bagi mendapatkan pendapat jujur mereka mengenai ideologi komunisme. Ini adalah senarai soalan dan pendapat rakyat Malaysia mengenai ideologi ini. Bagi soalan 1 hingga 3, jawapan setuju responden tidak kurang daripada 80%. Kebanyakan responden setuju bahawa komunisme perlu dihapuskan kerana perpaduan dan pembangunan negara akan terancam. Untuk soalan keempat, sebanyak 75% tidak bersetuju. Maka kebanyakan responden yakin bahawa komunisme tidak menyumbang kepada kemajuan negara lagi membawa kesan-kesan negatif terhadap negara. Selain itu, soalan kelima membincangkan sama ada ideologi komunisme sesuai diamalkan untuk kesejahteraan hidup negara. Adalah begitu jelas bahawa 91% responden tidak setuju dengan ideologi ini akan memberikan impak negatif kepada masyarakat dan negara. Soalan ke-6, seramai 95 orang responden tidak bersetuju, manakala minoriti 5 orang telah bersetuju dengan konsep komunisme dalam pelaksanaan keputusan negara. Dalam negara yang berfahaman komunisme, segala keputusan adalah di bawah kuasa pemerintah yang memegang dengan milik bersama dalam negara. Bagi soalan ke-7, yang membincangkan ideologi komunisme memberi kebebasan hak asasi yang sama rata, majoriti sebanyak 86% responden tidak bersetuju, manakala 4 responden lagi telah bersetuju. Berdasarkan pandangan responden, komunisme merampaskan hak persendirian seperti urusan perniagaan, tanah dan tidak mencapai keadilan dalam hak asasi manusia. Soalan ke-8, persoalan ideologi komunisme dapat mewujudkan suasana kemasyarakatan yang harmoni. Berdasarkan pandangan 100 orang responden, sebanyak 87 orang tidak bersetuju dan 13 orang lagi telah bersetuju kepada persoalan ini. Hal ini demikian kerana keganasan sistem pentadbiran komunisme
melahirkan perasaan tidak selesa dalam hati masyarakat. Secara tidak langsung, negara yang harmoni gagal diwujudkan. Selain itu, soalan ke-9 membincangkan kewajaran fahaman komunisme patut dijalankan di sesebuah negara pada masa kini. Seramai 85% responden tidak bersetuju, manakala 15% responden selebihnya telah bersetuju. Tidak dapat dinafikan bahawa masih ada negara yang mengamalkan fahaman komunisme seperti China dan Korea Utara. Tetapi masyarakat Malaysia yang mengamalkan ideologi demokrasi berparlimen kurang setuju dengan fahaman komunisme. Bagi soalan terakhir, adakah ideologi komunisme menyebabkan pemikiran seseorang itu menjadi sempit? Sebanyak 86% responden bersetuju, manakala 14% responden tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Kebanyakan golongan responden berasa kebebasan yang tersekat akan mendorong seseorang individu untuk berfikiran sempit dan tidak dapat mengembangkan potensi individunya. Oleh itu, masyarakat kini berasa ideologi komunisme tidak bersesuaian untuk terus diamalkan kerana ideologi ini mendatangkan kesan negatif yang lebih serius terhadap diri sendiri. Sudah terang lagi bersuluh, berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan dan pendapat rakyat Malaysia, kita boleh merumuskan bahawa ideologi komunisme adalah sangat bertentangan dengan ideologi demokrasi yang diamalkan di Malaysia. Selain itu, rakyat Malaysia membenci akan ideologi komunisme serta sedar akan keburukan ideologi tersebut. Maka, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita patutlah menjadikan sejarah yang telah berlalu seperti peristiwa keganasan Parti Komunis Melayu selama 14 hari itu sebagai pengajaran untuk kita membina sebuah negara Malaysia yang maju, aman dan bersatu padu. Terima kasih.